Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini iaitu 4 Mac 2026, kita pun telah sampai ke musim Prapaskah hari yang ke-13. Mari saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenung firman Tuhan yang bertajuk penyesalan daripada Tuhan yang tidak berubah, yang diambil daripada 1 Samuel pasal 15 ayat 27 hingga 35. Ayat 27. Apabila Samuel berpaling hendak pergi, Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jawatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripada engkau. Apatah lagi yang maha mulia, yang disembah orang Israel, tidak berdusta dan tidak menyesal, kerana dia bukan manusia yang harus menyesal. Ayat 30. Kata Saul, aku telah berdosa, tetapi sekarang mohon hormati aku di hadapan para tua-tua rakyatku dan di hadapan orang Israel. Kembalilah bersamaku supaya aku dapat beribadat kepada Tuhan Allahmu. Maka kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul pun beribadat kepada Tuhan. Kemudian Samuel berkata, bawalah kemari Agag, raja orang Amalek itu. Agag pun datang kepadanya dengan gembira. Fikir Agag, tentulah pahitnya maut sudah berlalu. Kata Samuel, sebagaimana pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah antara perempuan ibumu akan kehilangan anak. Lalu Samuel mencencang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Ayat 34. Sesudah itu Samuel pulang ke Ramah, sedangkan Saul pulang ke rumahnya di Gibeah, kota Saul. Ayat terakhir. Samuel tidak melihat Saul lagi sampai hari kematiannya, kerana Samuel bertukar cita atas Saul. Hati Tuhan pun masgul, kerana dia telah mengangkat Saul untuk menjadi raja atas orang Israel. Wahai saudara-saudari, dalam petikan ini, dua perkara nampaknya bercanggah. Tuhan tidak berubah fikirannya, dan Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja. Alkitab kadangkala bercakap tentang Tuhan yang menyesali pilihan, seperti ketika dia berkata dia menyesal menjadikan Saul kerana Saul tidak mentaatinya. Saudara-saudari, adakah itu bermakna Tuhan tidak tahu apa yang akan berlaku apabila dia memilih Saul, ataupun bahawa dia sepatutnya membuat pilihan yang lebih baik? Alkitab menunjukkan bahawa Tuhan memilih untuk bekerjasama dengan manusia untuk mencapai tujuannya. Selalunya kita gagal dan mengecewakan Tuhan. Ini tidak mengejutkan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Namun, dia masih boleh merasa sedih seperti manusia apabila ini berlaku. Walau bagaimanapun, watak Tuhan tidak berubah, dan tujuannya tetap sentiasa sama, untuk membimbing Israel menjalani kehidupan yang suci dan menjadi berkat kepada dunia. Jadi, apabila Saul gagal, Tuhan mencari raja lain
yang akan mengikuti rancangan muktamadnya. Dan apabila generasi Raja Israel dan generasi Raja Yehuda mengecewakan Tuhan dan bangsa mereka, Tuhan tetap tidak berputus asa. Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menjadi Raja manusia dalam keturunan Daud. Yesus menggenapi tujuan Tuhan untuk Israel, memberkati dunia dengan pengampunan dan pemulihan Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas kesetiaan-Nya. Saudara-saudari, renungan pada hari ini, adakah Anda tahu dan percaya bahawa kasih dan tujuan Tuhan itu Anda tidak berubah? Adakah Anda sedar bahawa Anda boleh mendukakan Tuhan dan mengelakkannya? Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur kepadamu kerana Engkau sentiasa tidak berubah, sentiasa sama ada semalam, pada hari ini, keesokan harinya, dan selama-lamanya. Tuhan, bantukanlah kami supaya kami tidak menganggap remeh kasih dan belas kasihan-Mu, dan berusaha untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.